dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya kepada kita melalui nama-nama dia. Tanda yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Kemudian kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya Al-Ula, yang maha tinggi. Kemudian Allah perkenalkan kita melalui makhluk-makhluk. Afala yanzurun, afala yasirun. Mu tak berjalan ke atas muka bumi, mu tak tengok kepada gunung kanan, kamu tak tengok kepada hayawan, tak tengok kepada, itu dia panggil. Allah Ta'ala suruh kita berfikir, tadabbur. Kemudian dalam ayat ini banyak lagi mukjizat-mukjizat Al-Quran yang diturunkan, tapi mereka bukannya nak belajar, bukannya nak ambil pengajaran, bukannya ambil iktibar, tetapi sebaliknya mereka makin kufur, makin jahat. Na'udzubillah. Apa nak boleh buat? Nasib malang yang menimpa mereka, bukan dia ambil pengajaran, tapi mereka makin jauh, makin kerah kepala, makin tak dengar kata. Allahu Akbar. Ini kesan daripada apa? Kesan daripada tak mau berfikir. Kita orang Islam hari ini pun sama juga. Quran ada. Berapa buah ada kat rumah? 5-6 buah Quran. Macam-macam warna-warni ada. Kita bertanya soalan yang kedua, Pak Cik, berapa kali sehari baca Quran? Itu jangan tanya. Beli Quran, semangat. Sebab itu anak kata, kalau saya kempen hari ini nak beli Quran, bagi, insya-Allah setakat 10,000 buah, tak banyak hari akan penuh kita punya stok kita boleh penuh 10,000 Quran. Tapi kalau saya keluarkan senarai, siapa mau khatam Quran minggu depan, agak-agak berapa orang angkat tangan? Ada, tapi terlalu sedikit nak banding dengan orang yang sanggup beli Quran untuk bagi kepada orang. Dia beli Quran untuk orang baca, dia tak baca. Alhamdulillah, pondok kita ni pelajar-pelajar tahfiz, pelajar tak tahfiz, ramai orang offer, Ustaz, berapa ramai pelajar baru tahun ni? Saya kata ada sekian. Saya nak sanggup nak bagi Quran. Saya kata Quran dah ada. Semua saya nak ajak tuan mari baca Quran. Itu jangan tanya. Kita ajak dia baca Quran tak apa-apa nak. Tapi kalau nak bagi Quran, semangat. Kita kata alhamdulillah, itu satu langkah. Tapi langkah yang seterusnya, mempelajari Al-Quran, baca Quran. Baik, kita pergi kepada ayat 42. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Andai ya ni, kita kata dah mu kata ada, aku nak suruh mu fikir. Apa yang nak fikir? Andainya ada Tuhan lain bersama Allah, seperti yang didakwa oleh puak-puak kafir musyrik, sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai aras dan kekuasaan yang mutlak. Tuhan kecil ini akan cari berlindung di bawah Tuhan yang besar. Habis mana dia Tuhan? Contohnya kita kata dalam satu negeri ada dua raja, raja besar, raja kecil, menteri perdana, perdana menteri, contoh. Jadi yang kecil-kecil ini akan berlindungnya besar. Jadi mana kuasa mutlak? Kalau kata dia tu Tuhan, mana dia kuasa mutlak, tak payah berlindung bawah orang. Maka ayat ini sekali lagi, ayat 42 ni Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita nak membatalkan dakwaan adanya Tuhan lain, untuk memotong terus pegangan puak-puak kafir. Kita potong dia punya pegangan dia daripada umbi. Mana ada Tuhan lain? Sama juga dia kata ada malaikat. Mana ada anak Tuhan? Kalau tak ada anak, mu sembah siapa? Siapa yang kamu sembah itu? Kamu dakwa itu siapa? Dia panggil dakwaan palsu, dakwaan yang tak betul, dakwaan yang karut. Maka
katakanlah dalam ayat ini, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ada lagi sembahan lain daripada bersama dengan Allah, dia sendiri pula hokmu sembah tu akan bertakarub kepada Allah azza wa jalla. Dia sendiri tu nak pergi takarub. Mana boleh? Allahu akbar. Habis mana jadi Tuhannya, dia sendiri nak takarub kepada Allah Taala, dia sendiri menunjukkan dia tu lemah. Dia kata dia sendiri itu akan bertakarub juga kepada Allah azza wa jalla. Maka tak jadilah kita, tidak menjadi. Sebab apa tak jadi? Dia kalau dia berkuasa, kenapa dia nak pergi tunduk pada orang lain? Kalau dia tak berkuasa, buat apa dia nak mengaku jadi Tuhan? Diam-diam sajalah. Sebab itu penguasa-penguasa yang pernah mengaku jadi Tuhan, Allah Ta'ala akan hina dia depan rakyat dia. Di antaranya Fir'aun, mendiang Fir'aun. Kenal Fir'aun? Siapa? Siapa dia Fir'aun? Penguasa Mesir. Yang dia lawan dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam, kan? Fir'aun lawan dengan siapa? Nabi Musa. Dia mengaku jadi Tuhan. Maka Allah SWT hinakan dia. Dia tenggelam dalam laut depan pengikut-pengikut dia yang setia. Nabi Musa dengan Bani Israel tengok, Tuhan sudah malas, sudah lemas, apa jadi? Untuk nak menguatkan hujah, dia sudah mati. Allah kata-kata, nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Tuhan kata, aku hantar balik jasadmu supaya menjadi tanda kepada orang yang datang kemudian. Oleh kerana dia ni terlalu jahat, mengaku jadi Tuhan, sampai hari ini jasad Fir'aun belum masuk dalam kubur lagi. Duk mana jasad dia? Di mana? Di Mesir, masih ada dalam museum. Ana 2 kali pergi Mesir, nak pergi tengok Fir'aun di museum. Dia kata mafish Fir'aun tak ada. Gimana dia pergi ke Perancis? Kita kata orang tua ni sudah 1000 tahun masih lagi berderak, tahu berderak, masih lagi berjalan sana sini, tak masuk kubur. Ada seorang lagi zaman kita ini, diktator Ataturk, katanya tak masuk dalam kubur dia buat atas, tak masuk dalam tanah. Inilah Allah Ta'ala nak suruh kita ambil pengajaran bahawa orang yang mengaku jadi Tuhan, orang yang sangat-sangat diktator, kamu tengoklah apa jadi kepada mereka. Wala'iyazbillah. Mana kalau ada Tuhan